Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baru-baru ni saya ada dapat satu soalan daripada rakan kita. Dia bertanyakan soalan berbentuk lebih kurang macam ni lah. Soalan dia ialah mengapakah perbincangan tentang puasa itu diulang-ulang di dalam Al-Quran? Soalan dia kelihatan biasa tetapi sebenarnya perbincangannya menarik. Okey. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan dapati sebanyak 13 ayat yang menceritakan tentang puasa. Kalimah Ramadan disebut sekali di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kalimah Siyam, puasa itu disebut sebanyak 8 kali. Dan perkataan lain seperti Shaimin, Shaimat, Tasumu dan sebagainya. Dan totalnya adalah sebanyak 13 kali. Persoalannya yang menarik di sini ialah mengapa pensyariatan tentang puasa ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Sebenarnya ada satu tajuk perbincangan yang menarik kalau kita teliti di dalam perbincangan ilmu tafsir Al-Quran. Kita akan temui satu topik yang membincangkan tentang i'jaz at-tashri'i fil Quranil Karim, iaitu bagaimana setiap pensyariatan yang Allah telah tetapkan itu membuktikan akan kebenaran Al-Quran dan membuktikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Lebih kurang macam itulah. Dan kalau kita teliti, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Selepas itu ayat berkenaan tentang hudan linnas wa bayyinat. Saya tertarik dengan kalimah hudan. Kenapa di bulan Ramadan Allah memilih Ramadan itu sebagai suatu tempoh yang terbaik untuk diturunkan Al-Quran? Para ulama tafsir mengatakan, jumhur mengatakan bahawasanya pada malam Lailatul Qadar telah diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Perkara ini juga disebutkan di dalam tafsir Al-Munir oleh Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Beliau menyatakan puasa ini adalah merupakan satu rahmat dan maghfirah yang mana membawa suatu gagasan Al-Quran yang berfungsi sebagai hudan linnas. Hudan di sini dikonsepkan sebagai satu makna hadiyan minad dalalah dalam tafsir Al-Munir, iaitu memberikan petunjuk dan jalan daripada kesesatan. Dan hari ini kita boleh akses di internet, di media sosial dan sebagainya, kita akan temui sangat banyak kajian-kajian yang telah menambah nilai dan mengukuhkan akan kemukjizatan puasa yang terkandung dalam Al-Quran. Contohnya, dah berapa ramai saintis membuktikan puasa itu memberikan impak positif terhadap kesihatan ataupun tubuh badan manusia. Nah, di sini sebenarnya telah menunjukkan kepada kita suatu perbincangan yang disebutkan sebagai i'jaz at-tashri'i yang mana pada akhirnya menyerlahkan akan kemukjizatan setiap pensyariatan yang telah Allah tetapkan. Tetapi saya nak ingatkan, sekalipun tidak terdapat bukti-bukti saintifik mengukuhkan akan nilai pensyariatan puasa, tetapi sebagai orang Islam, kita akan terus beriman dan melaksanakan sebaik mungkin ibadah puasa kerana di dalamnya terlalu banyak manfaat, kelebihan yang telah Allah janjikan seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hada wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.